أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانصر علينا بالغداء رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjadikan syukur pada Allah SWT dengan izinnya. Pada malam ini kita bertemukan dalam kita mempelajari kitab tasawuf, iaitu kitab Hidayatus Salikin. Muka surat 6 tak silap saya. Pasal pertama, kelebihan ilmu yang bermanfaat. Sama yang telah lalu. Kelebihan ilmu yang bermanfaat, muka surat 6 kalau yang jauh. Kelebihan ilmu yang bermanfaat itu amat banyak yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara firman Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah. Allah Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan juga yang dikurniakan ilmu beberapa pangkat yang tinggi. Allah akan kurniakan. Jadi kita kena mencari ilmu. Sebab ilmu ni sampai bila-bila takkan rugi cari ilmu, ya. Daripada kita dalam buaian, kita pun dah dapat ilmu kan. Mak bapak kita selawat untuk kita. Jadi menuntut ilmu ni sampailah kita ke akhir hayat kita. Kita meninggal pun kita ditalkinkan ilmu juga tu. Nah. Jadi daripada kita diayunkan di buaian, sampailah kita meninggal dunia, kita dia angkat untuk dikebumikan. Tidak. Utlubul ilma minal mahdi ilallah lati. Maknanya tuntutlah ilmu daripada buaian sehinggalah ke liang lahat. Dan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anha mengatakan, lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'atin, ya, bisab'i mi'ah darajatin ma bainad darajatain masiratu khamsi mi'atin am, ya. Apa dia kata? Bagi sekalian ulama itu ada beberapa pangkat mengatasi pangkat orang yang mukmin. Sebanyak 700 pangkat
jarak antara setiap dua pangkat itu adalah 500 tahun perjalanan. Rupanya orang tuntut ilmu seperti imam kita, Imam Syafi'i, merata-rata dia tuntut ilmu. Dia berjumpa dengan Imam Hambali nak nuntut ilmu. Padahal dia sudah alim. Ya. Satu ketika dia pergi rumah kepada Imam Hambali. Imam Syafi'i ini orangnya berbeza dengan imam yang lain. Di dalam 4 mazhab ni, Imam Syafi'i ini orangnya yang banyak menukilkan panduan kitab. Itu sebab kitab Imam Syafi'i banyak. Imam Hambali tak ada kitab. Imam Maliki pun tak ada. Imam Hanafi pun tak berapa ada kitab. Tapi Imam Syafi'i paling banyak menukilkan kitab. Satu ketika dia nak berguru kepada Imam Hambali. Dia datanglah ke rumah Imam Hambali. Imam Hambali ni ada anak dara. Dia suka mengintai. Bukan mengintai cari maksiat, mengintai perilaku dan perbezaan di antara bapa dengan Imam Syafi'i. Bapaknya malam-malam bangun munajat kepada Allah Ta'ala, baca Quran tak habis-habis tiap malam sampai ke pagi. Ini tugas bapa dia. Tapi bapa dia beramal untuk dia. Ni Imam Hambali. Dan ada nukilkan kitab-kitab pun dia tak banyak. Yang Imam Syafi'i ni berbeza. Dia bangun, dia ambil wudu, apa tu, dia baring ke kanan, baring ke kiri, dia ambil pena, dia tulis. Tapi dia tak tidur. Dia tak tidur. Dia melempar balik sana, baring sini. Dia tulis lagi. Ini Syafi'i punya perangai. Imam Syafi'i. Ya. Bila dapat satu hukum, dia baca tengok, dia tuliskan. Ini Imam Syafi'i. Jadi esoknya anaknya, anak dara ni, dia tengoklah. Saya tengok apa dia. Dia intai bapak dia. Intai untuk mencari manfaat. Bukan intai nak ngorat. Sekarang ni intai lain. Nak tackle tu. Ya. Imam Syafi'i masa tu bujang lagi. Ya. Ini Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang bila diintai tengok laku dia lain, dia ambil, dia bawa pen, dia tulis, kertas disusun. Lepas tu dia baringkan badan ke kanan, ke kiri. Dia berfikir. Ya. Ini zaman dia al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pengganti bagi Rasul dan Nabi. Ya, Rasulullah kata al-ulama warisatul anbiya. Kalau tak ada ulama macam mana? Yang ternukil di segala kitab panduan ini, ya, para ulama banyak berijtihad. Zaman Rasulullah banyak berjihad. Beza kan? Zaman baginda Rasulullah SAW, ya, para sahabat dia banyak berjihad. Jihad maknanya berperang. Perang, ya tak? Tapi para ulama ataupun yang berkata tabi'in, mutabi'in, kan dia ila hadrati Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ada kan? Kita tahlil kan? Apa dia? Mula-mula kita sedekah ummul Fatihah kepada siapa? Rasulullah dan ahli keluarga. Kemudian kepada sahabat, ashabi. Kemudian tabi'in mutabi'in lahum. Tabi'in mutabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi ihsan. Kerana apa dibagi tabi'in bi ihsan ni? Kerana tabi'in inilah yang menukilkan ijtihad. Itu banyak kitab-kitab. Ya. Pandu kitab sana, kitab sini hafal, hadis sana, hadis sini hafal. Kita ni satu hadis pun hafal sakit kepala. Tak? Jadi dia ijtihad. Berbeza dengan zaman Rasulullah dan sahabat, berjihad, jihad tu perang, ya tak? Menegakkan agama Islam. Tapi
para ulama berijtihad cari hukum. Tu. Jadi dia berpandukan rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sebab itu Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitabillah wa sunnati Rasulillah. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada kamu semua, sahabat dan umatku, pasti mereka ini yang berpandu dua perkara ini tidak sesat buat selama-lama. Apa dia? Kitabillah Al-Quran wa sunnati Rasulillah al-hadis. Yalah. Baik. Jadi panduan. Ya. Maknanya bagi sekalian ulama itu ada beberapa pangkat mengatasi pangkat orang mukmin. Sebanyak 700 pangkat. Oh, tinggi. Jarak antara setiap dua pangkat itu adalah 500 tahun perjalanan. Oh, punya. Ya. Macam itulah yang dikatakan Imam Syafi'i cari belajar pada guru sini, guru sini, guru sini, sampailah kepada dia berguru kepada Imam Hambali. Anaknya bertanya kepada Imam Hambali, "Wahai ayahanda, malam tadi minta maaf dia, minta maaf dengan bapak dia, aku ngintai dia." Ni. Ngintai dia bukan ngintai zaman dulu, ngintai bukan nak cari pasangan dia. Wah, bukan nak bergatal kata orang. Ngintai nak cari kedudukan ini orang yang alim. Bagaimana keadaan dia waktu malam. Ya. Ni orang alim malam tidur aja. Tengok WhatsApp tidur. Tu orang alim tu dia tak cari. Orang alim ni malam dia tak boleh tidur. Dia mutalaah sana, mutalaah sini, ya. Susah ni. Ya. Jadi orang alim ni susah. Dia banyak rujuk. Sekarang ni kitab banyaklah. Rujuk kepada kitab sana, rujuk kitab sini, ya. Inilah namanya orang. Sebab orang alim ni, ulama ni, dia al-khawfu ilallah. Dia takut sangat kepada Allah. Takut buat salah. Paling takut. Dan firman Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 28. Apa dia? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dia kata, sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu adalah daripada kalangan hambanya yang dinamakan ulama, alim, orang tahu ilmu. Ini dosa. Ya. Sebab tu ulama dia ada dua tuan. Satu dinamakan al-ulama bi husnil khatimah. Ulama yang jujur. Yang satu lagi al-ulama bi su'il khatimah. Dia ulama, hukum tahu juga, tapi makan juga. Tu bayar juga. Ada satu cerita kan dalam TV. Ada cerita. Kalau tuan tengok dalam YouTube pun ada. Pakcik, kenapa? Ni contohlah. Pakcik, kenapa? Anak pakcik kena tangkap polis. Pasal dia kena tangkap main judi. Astaghfirullahalazim. Biarlah dia kena tangkap sebab main judi. Berdosa tu haram. Tapi pakcik, anak pakcik menang. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Itu kita takut. Jadi hari ini kita khawatirlah. Sebab dalam kitab ini supaya kita menjaga perbezaan di antara ulama yang bi husnil khatimah, ulama dengan bisu'il khatimah. Ya, perbezaan. Dan di antara hadis ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, riwayat Abu Daud wa Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ya. Tiga perawi ini bersetuju, iaitu Abu Daud, Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban, ya, dia bersetuju. Apa dia yang dikatakan tadi? Ulama, sekalian ulama itu mewarisi para nabi. Ya. Ulama ada mewarisi para nabi. Sebab hari ini tumbuh semakin ramai orang alim, ya.
Orang yang belajar di Mesir, belajar di Jordan ni lah. Belajar di Mekah banyak ya. Dulu-dulu ya, saya ingat tuan guru saya bercerita. Dia belajar di Mesir dan dia mengajar di masjid, masa itu Masjid Al-Azhar. Dia mengajar di situ. Dia habis belajar, dia mengajar. Di dulu tahun 20-an dia dah. Saya pun tak ada duit. Tahun 20-an dia dah. Dia ceritalah, kita dah habis belajar, lepas tu disuruh ngajar di Masjid Al-Azhar tu, pakcik dia. Lama-lama Masjid Al-Azhar tu dijadikan apa? Tempat pengajian tinggi ya, Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Dibina lain lah, bukannya masjid lagi. Dibina lain. Ni sebab tu alim ulama yang banyak datang daripada sana. Begitu juga di Madinah ada ya, di Madinah. Jadi inilah tempat-tempat yang diorang belajar ya. Di Jordan sekarang ni, di Yaman ya, negara-negara Arab. Di Malaysia ni banyak juga popularnya ya, satu Universiti Melaya. Universiti lama tu, Universiti Melaya tu ya. Universiti lama. Sebab itu ya, banyakkan orang yang berjaya daripada Universiti Melaya tu, dia punya lain status dia tau. Banyakkan orang Universiti Melaya ni banyakkannya yang boleh jadi pengarah, pentadbir kan. Sebab di universiti yang tertua lah di Malaysia ya. Tertua. Dia ada universiti terkenal di seluruh dunia ya, pelosok dunia. Malaysia Universiti Kebangsaan ni baru kira baru juga. Macam dulu dah dinamakan apa, maktab perguruan Idrisiah Perak tu kan. Ya. Ramai. Saya ingat tu maktab perguruan Idrisiah tu masa saya kat Brunei, ramai yang pencen pengarah-pengarah tu belajar di maktab tu. Dulu kan orang luar banyak belajar kat Malaysia ni kan. Maktab perguruan Idrisiah di Perak ya, di Perak. Sampai sekarang. Dia banyakkan orang yang belajar bahasa Melayu lah, bahasa pelajaran. Itu ilmu. Ilmu ni bukannya dia tersekat ini tak ada. Ya, ilmu ni. Jadi ada juga yang orang mahir dalam ilmu pendidikan yang lain seperti pengajian Islam. Dia juga ambil bidang syariah ya lah. Sekarang makin meluas. Skop ni tu tak pendek lah, makin besar. Tu. Beza dengan dulu ya. Tapi semuanya pengajian ini asasnya daripada kitab atau hadis Rasulullah dan Al-Quran. Itu rujuk yang benar. Baik. Sabda baginda Rasulullah SAW, Abdalun nasil mu'minul alim allazi in ihtija ilaihi naf'a wa in istughniya anhu aghna nafsah. Riwayat Al-Baihaqi. Ya, Al-Baihaqi ni. Apa dia? Manusia yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukan, afdal, paling tinggi kedudukan, ialah orang mukmin yang alim. Jika orang yang berhajat kepadanya, nescaya ia memberi manfaat, dan jika orang yang tidak berhajat kepadanya, nescaya ia menyempurnakan, iaitu memperkayakan dirinya. Yakni yang jika orang tidak memerlukan daripadanya, nescaya ia tiada memerlukan daripada mereka. Maknanya dia ada ilmu, orang tak memerlukan dia. Kalau orang memerlukan dia, dia bagi sumbangan. Ilmu tu yang ada. Ya, dikongsikan. Senang cakap Melayu kita sekarang, dikongsikan. Ilmu. Sekarang contoh kitab yang disusun Al-Imam Ghazali ini, kitab Hidayatus Salikin, itu satu kitab untuk jadikan amalan kita. Ya, disusun oleh tabi'in mutabi'in, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam. Maka kita ni kongsikan
dengan kitab ini dan memberi penjelasan isi kandungan kitab tersebut. Ya, jadi ada rujuk. Ya. Gitu. Kadang-kadang kita baca je kalau kita mahir dalam bidang bahasa Arab, kita mahir dalam hukum hakam, insya-Allah. Tapi kalau kita tak mahir, kita baca pening kepala. Apa ni? Ya, pening kepala kita. Sebab itu kena pencerahan. Dalam satu kitab ni ada pencerahan. Kenapa ulama itu kedudukannya mulia sisi Allah Taala? Kerana pewaris Nabi. Dia tak? Pewaris Nabi. Sebab di zaman ini, di zaman ijtihad, ada pejabat mufti, tak? Pejabat mufti ada. Sekarang Malaysia ni boleh katakan ada semua. Kalau kita nak bayar zakat, dulu kita nak kira, nak jumpa orang alim, payah lagi lah. Sekarang pergi PBZ. Kita sama ada kita nak bayar cash daripada PBZ ataupun kita bayar kepada tempat lain. Jumpa aja pegawai PBZ. Saya ni duit sekian dalam simpanan. Tuan, berapa nilaian zakat ni? Senang tak? Senang tak? Dia kata, ni tunjuk. Kita tak mestinya kita bayar kat PBZ. Kita boleh bayar duit kita tu. Saya nak bayar kat tahfiz. Tahfiz. Boleh bayar kat pondok. Boleh bayar ke tempat pengajian-pengajian. Boleh. Boleh cari fakir miskin. Soalan di sini berapa ada fakir miskin. Kita boleh impakkan duit zakat kita. Kita nak tahu je nilai. Kita nak kira-kira sakit kepala lah. Bukan bidang kita lah. Zakat ni kadang ada yang naik, ada yang turun. Kita pun tak tahu tak. Jadi senang je. Pergi ke PBZ, iaitu kutipan zakat lah, Baitul Mal, Rampung. Ya, boleh. Ataupun kita tahu di kampung tu, kampung kita tempat ni, orang tu dah tak ada kerja lah, pendapatan pun tak ada. Boleh tak dia bagi zakat? Boleh. Zakat ni bukan tu mesti kalau dia zakatnya misalnya ya, duit tersimpan, zakat kira lah zakatnya sampai menjangkau 3,000. Takkan kita bagi dia seorang aja. Ya, ni bagi sini sikit, bagi sini sikit. Boleh tak? Boleh. Ya, untuk fakir miskin, ya, untuk keluarga ibu tunggal. Boleh. Ibu tunggal yang kaya janganlah yang miskin. Suaminya meninggal, hartanya banyak, melimpah, tak payah. Tak, kalau kita rasa kesian dengan dia, kita ambil dia jadi isteri. Ibu tunggal. Yalah. Tak mau dah, yalah. Maknanya banyak perkara, ya. Kita ada tempat rujuk. Senang. Sekarang ada PBZ ada ataupun Baitul Mal ya. Saya punya duit sekarang ada tersimpan begini. Berapa kira zakat yang dia keluarkan? Keluarkan. Dia kata gini 2,500 semua. Keluarkan, bagi hantar sini, hantar sikit sini, hantar sikit sini. Manfaat tak? Dan kampung kita siapa yang ibu tunggal misalnya susah anaknya boleh. Okey. Boleh terima ya. Ada hak dia. Anak yatim. Anak yatim miskin. Kalau anak yatim kaya tak usah. Sekarang ni anak yatim bagi anak kaya yatim. Tapi anak yatim tu memang bapaknya kaya, banyak hartanya. Tu tak payah nak bagilah. Ya. Kalau kita nak bagi sumbangan aja boleh. Sumbangan bagi anak yatim kan. Tapi taklah disamakan istilahnya apa? Istilahnya zakat. Ya. Tapi kalau dia miskin, tu berhaklah sebab miskin dia. Ya. Dia ada fakir, ada miskin. Kalau fakir ni kita nak tahu fakir ni, dia tak ada rumah, tak ada kerja. Rumah tak ada. Rumah sewa pun alah. Ini nama fakir. Miskin ada rumah, pendapatan tak cukup. Ya. Itu miskin. Kais pagi makan pagi lah. Kais petang makan petang. Itu nama miskin. Miskin ni maknanya. Tapi kalau kita ya cukup untuk makan dah. Sekarang ni alhamdulillah lah. Kalau tuan-tuan yang ada anak-anak yang soleh dan soleha, makna anak soleh dan soleha tu dia bagi sumbangan kepada mak bapak. Bukan ada anak soleh dan soleha tu maknanya dia kerja tapi dia tak bagi sumbangan mak bapak langsung. Bagilah ya. Tapi kecuali kalau dia susah kan keadaan. Itu pun faham ya tak? Kadang-kadang
Kalau sebulan anak 10. Seorang ni 100, 110 dah 10,000. 1,000 lah. 100, 110 orang. 1,000 dah. Tapi istiqamah halal lah tetap. Ya tak? Kalau ada anak yang begitulah. Macam saya tak boleh lah. Anak saya seorang perempuan. Ya. Tak istiqamah apa. Dia pun ikut suami dia lah. Itu lain. Rezeki masing-masing Allah tentukan. Ya, baik. Dijelaskan di sini sabda Rasulullah SAW. Aqrabun nasi min darajatid dubuwati ahlul ilm. Riwayat Abu Naim. Manusia yang paling hampir kepada darjat iaitu kenabian itu ialah ahli ilmu. Dikatakan ahli ilmu. Al-ilmu bila amalin. Ilmu bila diamalkan. Kasyajarin, seperti pokok berbuah. Ada tak? Ada ilmu. Ambil contohlah ilmu apa? Ilmu sembahyang. Kan ada hadis Rasulullah SAW tu. Arba'an rak'atin. Arba'a rak'atin. Apa dia? Salatul ba'dal isya. Ya. Siapa yang sembahyang selepas isya itu 4 rakaat, sama ada 1 salam atau 2 salam, dia arba'in. 4 rakaat. Qabla ba'da salam, ba'da apa? Ba'da isya. Ya. Kamislihi Lailatul Qadar. Kamislihinna Lailatul Qadar. Dia mendapat malam Lailatul Qadar. Ni. Kalau kita nak amalkan, buatlah itu ilmu, ya. Kita nak tiap malam dapat malam Lailatul Qadar, tak payah tunggu bulan Ramadan. Ramadan tu taklah tunggu, ya. Sebelum terakhir ke, ya, daripada awal. Tapi kita dah tentu, Rasulullah dah ada hadisnya. Siapa-siapa yang mengamalkan sembahyang 4 rakaat selepas solat Isya, ba'dal Isya, 4 rakaat. Ni ada ulama bolehkan 2 salam, ada yang katakan 4 salam sekali. 2 salam ataupun 1 salam 4 rakaat. Boleh. Kita mendapat kelebihan seperti malam Lailatul Qadar. Tiap malam tu. Kenapa jadi macam itu? Kenapa jadi macam itu? Ada persoalan. Sebab umat Nabi Muhammad tak seperti umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad usia paling tinggi 60 ke 70. Yang lebih tu ekstra. 60 ke 70. Kalau umat terdahulu, umat Nabi, contoh Nabi Nuh sampai 950 tahun. Tak apa kan? Cuba bayangkan kita nak dapat 100 tahun pun bayang. Condemn lah kaki nak berjalan 100 tahun. Ada. Ya. Di Taman Tok Seno ni ada yang sampai jangkau 100 tahun. 103 tahun. Ada. Ada. Jadi ada bukan tak ada. Boleh berjalan lagi. Tapi kadang-kadang sedih. Berlaku orang macam ni, ya. Dia ke masjid tak berapa nak surau pun tak berapa. Tapi ke kedai gerai makan dia datang. Ini yang sedih, yang kita terus sedih lah. Ya, saya kenal orang-orang. Berapa pun? Saya dah tua dah Ustaz. Berapa? Saya dah jangkau 103 tahun, 105 tahun, 100. Banyak dah. Syukur saya kata. Tapi kalau kedai minum teh tarik dia datang. Sambut boleh. Jalan kaki. Tapi ke surau dia tak datang. Kata letih. Ke surau letih. Memang ke surau ni kalau tak betul-betul memang letih. Nak tunggu maghrib isyak, alah malai je betul. Nah, sebab tak ada seronok. Puncanya apa? Puncanya adalah kita ni telah diganggu oleh syaitan. Kan Allah, syaitan jadi jalan dalam surah Yasin tu. Kita kena yakin tak?
Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Terang. Kamu walai keturunan Bani Adam, musuh ketat kamu adalah syaitan yang nyata. Dia memang tak suka pada keturunan Bani Adam. Usjudu li Adam apa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Terang tu dalam Quran tentang bila dilantiknya baginda Nabi Ibrahim, ada Nabi Adam sebagai apa? Sebagai khalifah dunia kan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni. Sampai malaikat pun pertikaikan. Malaikat pun mula-mula pertikaikan. Apa pula dilantik manusia jadi pentadbir bumi? Kami ni kan taat malaikat. Malaikat nak buat apa? Malaikat nak tadbir bumi macam mana? Dia tak ada manusia, tak nampak dia. Boleh? Tuan, malaikat lantik Tuan ataupun jadi suruh perintah Tuan. Boleh Tuan ikut. Tuan pun tak nampak dia. Macam mana? Dia makhluk ghaib. Dia dibuat daripada, cipta daripada nur, cahaya. Kita ni dijadikan daripada bumi, iaitu tanah. Nyata benda nampak tu. Dia tak boleh. Ya, dia berkomen. Kenapa? Sikap manusia ni dia kata rakus. Ya, perosak betul lah. Habis. Bukan di sini lah. Tempat lain. Tengok tempat lain kita tengok. Kenapa tanah jadi tanah runtuh sini? Apa sebab? Tak ada tempat untuk berpaut. Pokok balak dah habis. Nak paut apa? Pokok balak dah habis. Kan pokok balak tu kan, balak kan ada dia punya akar. Jadi tanah tu berpaut kepada pokok-pokok ni. Pokok ni tebak dah mati. Dia dah paut dah ngap dah habis. Bila hujan lebih habis semua dia. Berlaku ya. Macam jalan ni, jalan pergi Pahang tu kan. Kalau tuan biasa pergi Pahang tu lepas daripada apa? Jalan yang sebelum jalan ke Pahang tu lah selalu lah. Kalau hujan lebat dia selalu lah menjadi lah. Baru-baru ni di Ampang je dah. Sebab apa? Pokok dah habis dah. Yang jadi banjir, jadi apa tu. Sebab kita lah memanglah, kita kena terima lah nak buat pembangunan. Tapi pemaju buat tak ikut saluran yang betul. Ambil contoh ni, Jalan Sentul ni. Tumbuh bangunan tinggi-tinggi. Kalau hujan lebat habis. Pemerintah tak ada. Kecil mana. Kena hujan jangan lama lah. Seminggu hujan habis semua. 3 hari hujan pun habis. Seminggu hujan cuba. Tak. Pemerintah tak betul. Iyalah. Sebab inilah berlaku. Bangunan makin banyak. Longkang-longkang tu sumbat. Betul tak? Itu sebab malaikat komen. Tapi Allah kata dalam firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, kami yang menjadikan, kami tahulah. Senyap malaikat. Itu contoh. Malaikat lah komen. Dia sebagai satu supaya kita ni ada panduan dah ya, tengok. Baik. Jadi di sini dijelaskan ya. Apa dia? Aqrabun nas min daratin nubuwah ahlul ilm. Jadi orang yang tinggi dalam kalangan darjat manusia ini seperti darjat Nabi. Dia apa kena darjat Nabi? Sebab ada orang ada ilmu diamalkan, warak, sembahyangnya tak tinggal. Okeylah. Ya, yang sunat-sunat dibuat. Bukan senang tuan-tuan. Kita ni nak bangun malam pun sebab nak sembahyang. Kalau tak betul-betul tuan, tak ada. Jangan cakap. Betul. Saya tak kata orang. Ya. Sedangkan peruntukan malam, sembahyang untuk malam apa dia? Sembahyang tahajud dengan sembahyang witir. 2 je untuk malam. Ini yang tetap. Itu pun tak buat. Yang lain tu selingan. Ya, selingan. Tapi ada ganjaran semua.
Untuk siang, peruntukan untuk siang apa? Yang tetap. Fardu tu yang kira lah, itu memang fardu. Sembahyang 5 waktu tu, itu yang sunat. Yang diperuntukkan untuk malam, sembahyang tahajud dan sembahyang witir. Untuk siang, sembahyang isra' dengan sembahyang duha. Itu ya. Itu yang tetap. Kalau kita nak buat tambah sembahyang hajat lah, sembahyang tasbih lah, sembahyang itu selingan. Kalau kita sanggup buat itu sekali, alhamdulillah. Peruntukan dalam bulan Ramadan, sembahyang apa tuan? Peruntukan bulan Ramadan. Sembahyang apa? Tarawih. Cuba bulan tarawih belum Ramadan. Kita malam ni kita buat sembahyang tarawih. Orang ketawa semua. Tak ada peruntukan lagi. Nah, tarawih untuk apa? Untuk bulan Ramadan saja. Luar Ramadan malah ada tarawih. Nah, kita kodok ya, sebab dulu tarawih tak ada, jangan ada. Tahu kan? Allah bagi peruntukan. Sebab itu Ramadan ada tarawih. Ya, sama kada kita nak buat 8, boleh. 8 rakaat boleh. Kita buat 10 rakaat boleh tak? Tarawih. Boleh. 10 rakaat boleh. 12 rakaat boleh. 16 rakaat boleh. 18 boleh. 20 lagi boleh. Itu tarawih. Witir kita buat 1 rakaat aja. Boleh tak? Boleh. Buat 3 boleh. Buat 5 boleh. Buat 7 boleh. Buat lagi 9 boleh. Buat 11 boleh. Ya, yang penuh 11 lah. Jangan jadi kita jadi susah pula. Ini peruntukan namanya, peruntukan. Witir peruntukan untuk kita. Witir tahajud 2 rakaat. Kita dah buat sampai 10 rakaat boleh tak? Tahajud malam boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 kali 2 rakaat salam dah 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan 6 rakaat 2 rakaat salam. Boleh tak? Itu sampai ke 20 rakaat pun boleh. Tahajud. Tak ada hal. Dia kata dia tak tentu berapa saja. Tapi witir 11. Cukup 11, ya tak? Buat lebih kurang tak apa. Ada. Duha. Peruntukan 8. Orang ada buat 12, boleh tak? Boleh kalau nak buat. Nak buat 2 pun payah nak buat. Ya, berkira-kira lah. Dapat 2 pun payah, betul tak tuan? Tu. Kita nak buat 8 hari-hari tak. Saya tak kata orang, saya. Si pemalas. Saya tak kata orang, saya pun pemalas. Ya. Malam kadang-kadang. Tapi jangan tak buat. Itu peruntukan. Itu peruntukan Allah bagi kat kita. Tiap malam ada tahajud, ada witir. Sama ada witir kita buat lepas isyak, boleh. Sama ada kita witir bangun malam nanti, boleh. Asalkan belum azan subuh. Azan subuh tak boleh lah. Dah azan Allah Akbar, witir apa lagi? Dah habis tutup dah. Sebab ada azan subuh. Sembahyang tahajud, boleh. Selagi tak azan subuh, boleh. Bulat-bulat sembahyang tahajud pukul 4 pagi. Ya, pukul berapa? Pukul 5 pagi, 5.30. Pukul 5.40. Boleh. Azan? No. Tak ada tahajud. Boleh faham ya? Tahajud bermula selepas 12 ke atas. Dia lepas sembahyang buat tahajud terus. Ada tahajud. Isyak. Witir boleh. Jadi peruntukan ni kita jaga. Jangan tak buat. Walaupun 1 rakaat tuan. Witir tu. Tak apa. Saya pun kadang buat 1 rakaat je kan. Macam kau ba'dal isyak yang hadis tu tadi kan. Buatlah 4 rakaat. Sebab kita malam-malam dapat Lailatul Qadar. Kenapa yang kita ni ada pula ya? Rasulullah kata malam-malam ada Lailatul Qadar. Umur kita pendek. Ya. Kita nak dapatkan Lailatul Qadar fil ardi sahri. Ya. Kita nak dapat seperti 1000 bulan. Dapat tu payah.
Ya. Nak tunggu bulan Ramadan setahun. Itu yang diadakan hadis yang bolehkan tu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tasawuf Minhajul Bidayatul Hidayah. Ada tu. Dalam kitab lagi satu kitab bimbingan agama dan wasiat iman. Ada. Saya beli kitab tu. Memang ada. Ya. Kita rujuk. Dia kata wasiat iman. Dia. Iman ni kena sebab iman tu kata wasiat. Iman tak boleh diwarisi. Bapaknya dulu alim. Bapaknya alim. Warak. Anaknya jadi penyanyi top. Jadi padalah jadi iman. Bapaknya ni sahabat saya dulu ya. Bapaknya alim. Saya ingat tu bapaknya. Orang panggil Ustaz Ali Bangau. Dia bukan di Brunei dulu. Ali Bangau. Suara dia memperlu macam bangau. Oh, bangau kan tinggi di benda itu. Tapi dia alim, dia warak. Dia ustaz. Anaknya alim juga. Siapa anaknya? Penyanyi top. Yalah, tahu dia. Yang ni. Tak payah sebut nama lah. Ya. Awal dan akhir, tahu dah. Engkau lah awal dan akhir. Itulah anak dia. Anak dia jadi penyanyi ya. Dia minat masing-masing. Bukan mesti iman, amal itu bukan boleh diwarisi tak. Iman adalah mutiara. Yalah, dia mutiara. Iman ni orang semua ada iman. Percaya tak? Semua ada. Dia tanya orang. Jumpa tanya, percaya tak ada Allah? Percaya. Percaya tak ada Nabi? Percaya. Percayakah rukun Islam ni kita mesti melakukan sembahyang 5 waktu? Percaya. Tapi dia kenapa tak sembahyang? Alah, muda lagi. Tu nak sajalah. Semua percaya iman. Tak percaya dengan rukun iman, percaya rukun Islam. Tapi nak melaksanakan tu bukannya senang tuan-tuan. Betul ada zuk, kemanisan dalam ibadah. Ibadah ni betul. Itu yang penting, ada kemanisan. Ilmu pun begitu. Ramai orang ada ilmu. Betul. Ya, ramai orang ada ilmu. Kalau di Sentul ni cari orang berilmu agama ramai, tak ada. Tapi ke masjid berjemaah tak ada. Betul tak? Bukan lagi di Sentul. Ya. Di masjid ya, masjid terang-terang masjid lah. Masjid dibagi kuartus, kerajaan dah bagi dia kuartus dah. Untuk pergi balik ke masjid, tak tugas dia datang masjid, taubat dia dah datang. Bukan tugas aku. Bukan tugas aku dia tu. Jadi bagi dalam pagar masjid, Saya tahulah. Kita jadi imam tu kan. Dalam pagar ada kuartus. Pergi masjid dengan jalan kaki, bukan melintah pagar. Dalam pagar. Tutup pagar pun dia boleh pergi. Tapi tak datang tak. Jadi tak pelik. Bagi kita pelik, bagi dia tak pelik. Kenapa tak datang jemaah? Apa jawab dia? Aku tak bertugas. Kalau bertugas boleh datang. Ya, ada kuartus. Melompat aja sampai ke masjid. Tapi tak datang. Azam lalu mana? Tak datang. Sebab ilmu tidak diamalkan. Al-ilmu ghairu amalin. Ilmu tak diamalkan. Jadi tak peliklah benda-benda macam ni. Itu sebabnya iman ini, keyakinan kita bukan senang nak kita jadi orang yang bi husnil khatimah. Betul. Tapi kalau dia kuliah, dia sembahyang kan masa tu kan? Dia sembahyang kat masjid tu. Dia kuliah. Kalau dia tak kuliah, tak pergi masjid. Sembahyang di rumah. Tak apa, dia ada alasan. Kita nak sembahyang dengan keluarga. Mana Abdul? Dengan keluarga dan masjid. Abdul lah masjid. Ya. Pulang apa masing-masing. Ilmu tu ada. Baik. Hadis Rasulullah SAW. Yashfa'u yaumal qiyamatil anbiya summa
summal ulama summa syuhada. Riwayat Ibnu Majah. Apa katanya? Yang memberi syafaat pada hari kiamat itu ialah para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Yang memberi pertolongan kita. Kita mati ni kadang-kadang kita dapat pertolongan. Oh, si fulan itu, si fulan itu. Ada. Para nabi, ya. Kita nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita selalu selamat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun dapat dia punya syafaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila bersalawat kepada, ya, maknanya Allah dan malaikat sentiasa berselawat. Menunjukkan dia fi'il mudhari', sentiasa, dia tak miss, tak berhenti langsung. Oh, ni senang cakapnya. Allah dengan malaikat tak berhenti langsung tiap masa ketika berselawat kepada baginda. Kita kadang-kadang lupa, betul tak? Lepas sembahyang kita selawat pun jamaah tak peduli, letak betul tak? Betul. Ayat kadang-kadang lepas sembahyang tu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam. Bukan dia banyak, bukan dia. Tak ambil, digulung apa? Tinggal sembahyang cabut, calik dulu. Oh, berkira kita ni. Dengan Allah ni kadang selalu berkira betul tuan-tuan. Betul, yang masalah ni. Jadi tasawuf ni mengajak kita supaya jangan berkira dengan Allah. Nah, ini berkira. Nak sembahyang lebih pun berkira Allah apa pula. Nah, nak sembahyang berjemaah pun berkira sangat. Sedangkan Allah bagi nikmat kat kita tak berkira. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sihat, nikmat sedap makan, Allah yang bagi tu. Bila Allah tarik nikmat makan, tak lalu makan, betul tak? Contoh orang bagi Allah bagi demamkan kita, dah tak lalu makan. Makan itu alah tak sedap, makan ini alah tak sedap, badan tak sihat. Baru demam. Saya tak bukan demam yang mana. Saya kena kecikoyak apa? Kecikoyak demam. Kena demam 5 hari kecikoyak. Makan tak lalu tuan. Makan muntah. Astagfirullahalazim. Makan muntah. Belum teruk tu. Rupanya sakit itu bukan seperti denggi. Saya pergi beli apa? Beli ketam nipah. Satu ketam nipah tu, sekor satu sekor tu. Harganya beritimbang. Harganya RM28 sekor. Mahalnya ketam nipah ni. Beli 2 ekor dah berapa? Masak rebus. Kun-kun hilang ke? Rupanya kecikoyak tak boleh dengan tu. Itu denggi. Lama-lama macam mana? Dah tak lalu makan. Jumpa dengan izin Allah lah, jumpa Dr. Ajumar lah, ikhwan, doktor injek lah kat saya apa injek yang saya boleh. Dia injek ke, alhamdulillah, dengan izin Allah. Bukan dia nyembuhkan, asbab je. Dah tak lalu makan sampai berpeluh ni, teruk juga kikoyak ni. Sebab apa? Satu ketika kan Imam Hidayatul Radatul Mutakin tu semua kena. Jadi saya diminta untuk menyempurnakan orang dengan jenazah dia, mentalkinkan apa bayar. Saya tak tahu yang imam semua dah kena. Saya pun okey lah. Rupanya balik situ petang saya pun ada gelempang tak boleh buat apa. Tolong ni. Jadi kena, boleh kena dah, tak lalu makan, muntah, tak boleh. Itu lama-lama jadi dia ganggu tu punya mental kita. Kita dah sembahyang, kita sembahyang lagi. Kita dah sembahyang, kita sembahyang lagi. Sembahyang pun pakai kursi dah, tak lalu lah. Kata isteri saya, kenapa sembahyang? Dia tak sembahyang zuhur. Sembahyang ke dah? Tak tahu dah. Dah butuh. Penuh. Barulah Allah uji dengan kecikoyak.
Ada. Belum lagi yang lain. Ni demam tu Allah uji. Kalau kena COVID-19 tu tak tahulah sekarang. COVID pun tak kisah dah. 1 April ni rapat lah. Kena lah. Yalah, nasib lah kau. Ini semua Ya'jud Ma'jud punya cerita sebenarnya. Ya, tahu Ya'jud Ma'jud? Dajjal lah tu. Dajjal dia pandai dah. Di Mekah okey, semayang rapat je. Tu elok kan. Ada yang kenal tak di Mekah? Tak dengar pun dia. Sebenarnya ni Dajjal punya cerita. Ya. Jadi semua ikut dia. Ya. Wallahu alam. Jadilah perkongsian kita, insya-Allah kita akan datang masuk pasal yang kedua, kelebihan penuntut ilmu. Tadi kelebihan ahli ilmu, sekarang penuntut ilmu akan datang, ya. Ya. Hadis dia dhaif tapi boleh dipakai. Boleh dipakai. Bila dia kata riwayat dia dhaif dia kata hadis ni hadis sahih ada. Tapi hadis tu kalau hadis mu'an tu sahih lah. Seperti periwayat tu yang termasyhur seperti Muslim, Bukhari, ya. Seperti Ibnu Katsir misalnya, siapa ni? At-Tirmizi itu terkenal. Tapi kalau hadis itu bila yang sepakat dipanggil kadang-kadang dalam kitab hadis dipanggil muttafaq alaih. Maknanya bersetuju dua orang perawi yang terkenal ini termasuk, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia tak sebut nama imam tu, muttafaq alaih, maknanya berpakat setuju pada hadis tersebut. Itu umpamanya lah. Jadi dia disebutkan sini hadis ini kata daripada Abu Daud misalnya, Ibnu Majah dhaiful arqi, maknanya hadis ini boleh dipakai tapi hadis ini tidaklah kuat dia punya pegangannya. Dia tidak kuat pegangannya. Tapi boleh digunakan. Ya. Misalnya lain misalnya hadis-hadis ni seperti Abu Naim, sebab dia tak terkenal kan. Ini perawi yang tak berapa terkenal. Tapi kalau misalnya Bukhari, Muslim, At-Tirmizi atau memang ya. Jadi bukan yang terkenal. Ambil contoh di sini apa? Misalnya Abu Daud wa Tirmizi dan Ibnu Hibban. Mana ada perkataan dhaif? Tak ada kan? Yang ujung tak ada kan? Tak ada. Apa lagi hadis yang lain? Perawinya seperti Ali Rawah Al-Baihaqi. Baihaqi ni dia tak berapa terkenal sangat, ya. Tapi dia perawi, dia baik. Ya. Jadi itulah contohnya. Tapi boleh diguna pakai. Sebab ni Al-Imam Ghazali tuliskan di sini untuk diguna pakai. Banyak paduan, ya. Yang baik pada Allah Taala, mana kekurangan saya mohon maaf kepada Allah Taala. Aku li qouli hadza, astagfirullah.